Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa. Sambung kat sini. Takluk. Betul lah. Betul, Ustaz? Macam dah belajar. Okey. Ni. Mula faham dia punya takrif lah. Takrif yang mudah. Takluk ni apa? Ni ulang-ulang ni. Tugas. Tugas ni apa? Tugas ni kerja. Kerja ni apa? Kerja ni bidang. Tugas tambahan selain daripada berdiri pada zat. Yang ni dah sudah, Ustaz? Dah. Dah. Kita sampai ni, Ustaz. Takluk dah habis lah. Ustaz ingat ada lagi sikit lagi takluk. Punya saya dah sudah dah. Ni dah lah. Apa yang sikit lagi tu? Tinggal. Dari awal siapa? Sabar dia sambung. Mungkin ada benda yang saya nak beritahu. Ya, betul, Ustaz. Ada sikit saya. Ni baca kopi ni balik. Ini mungkin nak serang ni kot. Ustaz, kaitan dengan pembahagian sifat yang lain ke Ustaz? Yang belum. Kalau topik lain, takluk ni, takluk. Ni ada tengah ni pula. Okey, Ustaz. Ini nak cakap ni. Maujudat ni. Segalanya wujud. Maujudat ni dia jamak. Jamak daripada perkataan apa? Wujud. Jamak dia apa? Dia mawujud.
Jadi kalau dalam tuduhan Mutabi ni dia tak cakap. Tapi kalau dalam Papiman dia sebut. Dia beri perkataan dan contoh. Tanya apa? Siapa pandangan tu? Segala zat. Termasuk zatnya. Dan mendengarlah Allah segala sifat. Termasuk sifatnya. Mendengarlah ia segala warna. Hitam, putih dan lain-lain. Mendengar ia juga segala rasa. Seperti manis, asin, contoh ni je. Bawah, pahit dan lain-lain. Dan mendengar Allah juga pada segala bau. Dan mendengar ia juga segala yang nyata. Dan tersembunyi. Mendengar dia. Okey, lanjut dulu. Kalau orang tak belajar, memang dia pelik. Kata macam mana Allah boleh dengar bau? Kalau dia tanya, orang tanya kita, kenapa Allah dengar bau? Sebab jawapan dia apa? Sebab bau tu maujud. Sebab bau tu dia wujud. Bila dia wujud, maka Allah dengar lah. Kenapa? Maujud. Ni. Sebab tu ni tempat dia. Tempat sifat dengar itu bekerja. Macam kita kata, dia dengar apa? Itu tempat. Dia dengar apa? Itu nama tempat. Dia lihat apa? Nama dia takluk tu. Maknanya sifat dengar itu jatuh dekat mana? Tempat lihat itu jatuh kat mana? Tempat dengar jatuh kat mana? Tempat lihat jatuh kat mana? Tempat dia berkuasa jatuh kat mana? Tempat dia menentukan jatuh kat mana? Jadi jatuh kat mana? Jatuh kat mana? Jatuh kat mana? Itu nama tempat. Orang Melayu kata tempat jatuh lagi kenang kan? Kat mana
kerja dia. Kenapa nak kena tahu takluk ni? Kenapa nak tahu takluk? Kalau tak tahu takluk, boleh ke? Kalau ikut fardu ain boleh lah. Kalau ikut fardu ain boleh sebab dia bukannya bidang dalam skop fardu ain. Untuk mereka yang belajar tauhid. Tapi yang eloknya kita mengetahui. Kenapa kita kena mengetahui takluk? Agar kita tidak salah faham pada makna zahir sifat. Zahir ayat sifat. Itu tujuan belajar takluk. Kita tak salah faham pada makna zahir perkataan dia. Macam kita kata kuasa. Allah berkuasa atas segalanya. Kalau pada zahir, maknanya apa-apa Allah nak buat boleh. Pada zahir. Tapi pada makna sebenarnya, kuasa itu memiliki takluk agar jangan salah faham. Allah menentukan segalanya, iradah. Tapi bila kita belajar takluk, kita akan faham makna iradah sebenarnya, dia menentukan segala yang harus dia. Dia tidak menentukan segala yang mustahil. Dia takkan tentukan ada Tuhan selain dia. Dia takkan tentukan dia ada anak. Dia takkan tentukan dia ada isteri. Tak. Walaupun dia memang berkuasa, orang kata. Walaupun dia boleh menentukan. Tapi makna menentukan mana kuasa tu, dia hanyalah pada zahiran ayat je. Untuk kita faham. Untuk kita faham. Mana kita kata dengar. Kalau zahir ayat, kita kata mestilah dengar ni suara. Betul tak? Kalau tak suara mana dengar. Tu zahir ayat. Tapi bila kita belajar takluk, di tempat dia maujudat, maka dia menerangkan makna, memalingkan makna dengar tadi lah. Memalingkan makna dengar. Jadi ditakwilkan, dipalingkan makna dengar ni. Dipalingkan. Jadi bila kita belajar takluk, dengar ni adalah dengar dengan tempat dia adalah maujudat. Apa jenis pendengaran, apa jenis sifat dia, jenis takluk dia adalah inkisyaf. Inkisyaf ni maknanya segala terang, jelas dan nyata. Apa yang terang, jelas dan nyata? Segala. Perkataan, segala. Segala tu syarat dia apa? Apa dia kait? Segala yang maujudat. Itu guna belajar takluk. Dia bukan fardu ain, tapi elok belajar. Ni. Apakah tujuan mempelajari ta'alluq walaupun dia bukan fardu ain? Jangan ambil alasan bukan fardu ain tak belajar pula. Ta'alluq ni dia fardu kifayah. Mesti ada sebahagian orang daripada kumpulan kita, daripada kelompok-kelompok tertentu memahami. Ni. Ni apply digunakan pada semua sifat mani. Padahal bukan fardu ain ni. Banyak bukan fardu ain kita belajar. Judra'an. Banyak kita belajar. Masak. Tapi kita tak petikai pula. Yang membatasi ta'alluq adalah perkara yang mustahil. Seperti menghimpunkan siang dan malam sekali. Boleh. Itu pada apa? Pada kuasa, pada kudrah, pada iradah.
Boleh lah macam tu. Tu maknanya takluk ni dia tak pergi kat mustahil. Kerana untuk memahami sifat makni tanpa bersandarkan apa bunyi keluar pada makna zahir ayat. Buat contoh. Buat contoh. Buat contoh pada apa? Pada sifat sama. Contoh contoh sifat pendengar. Pada zahir dengar itu hanyalah pada yang ada suara. Sedangkan Allah mendengar yang maujudat. Ni. Ni. Mendengar yang maujudat inilah yang dikatakan takluk. Okey. Dapat tangkap tak takluk ni? Ni dah nak habis cerita takluk ni. Boleh faham tak takluk ni? Faham tujuan dia dulu. Apa tujuan belajar takluk? Faham tu. Sebab sifat Allah ni dia sebenarnya tak ada perkataan yang
yang tepat pada lahir, pada yang manusia guna. Tapi pada asal memahami kita boleh kata dengar. Pada asal memahami kita boleh dengar. Tapi bukan makna dengar yang kita faham dengan dengarnya makhluk. Maknanya tak boleh faham macam mana zahir ayat. Macam kita kata tangan Allah di atas tangan mereka, sama juga. Tak boleh faham tangan ni macam tangan. Tapi kena faham tangan pada makna tangan yang selayak bagi Allah. Makna. Tak boleh faham dengar pada dengar yang kita faham. Kita faham. Kita faham. Allah dengar doa kita, betul. Jadi bila kita doa, benda tu wujud. Doa kita ni ada suara. Doa kita ni ada dalam hati, ada. Benda ada. Jadi wujud Allah dengar. Tapi Allah hanya bukan dengar benda suara atau perkataan. Bukan. Allah dengar apa saja yang wujud. Jadi mendengar apa saja yang wujud ni, dicontohkan bau, dicontohkan rasa. Memang itulah ruang lingkup maujudat. Dan banyak-banyak benda yang kita mungkin tak boleh lah. Allah dengar perasaan sedih. Perasaan tau. Bukan dia ketawa kan. Dia ketawa. Bukan ditagiskan. Tapi perasaan tu, bila perasaan tu mawujud, bila perasaan tu wujud, maka Allah dengar. Jadi bila kita boleh takluk ni, perkataan kalimah dengar ni, kita memalingkan makna dengar. Seperti mana maksud atau makna yang dikehendaki oleh syarak. Clear tak takluk ni? Dia bab yang agak susah. Pada sifat 20 ni, yang agak susah adalah takluk. Yang pengalaman saya dan pengalaman orang belajar kan, dia tak dapat lagi takluk ni. Angkat tangan siapa yang rasa masih kosong, tak tahu apa lagi takluk ni. Siapa lagi rasa kosong? Dah cakap berpuluh kali takluk, tapi dia rasa dia masih tak dapat lagi takluk. Ni 155 orang ni. Ada yang rasa kosong. Membezakan boleh. Membezakan boleh juga, nak cakap membezakan. Memang tak sama. Manusia berkuasa, Allah berkuasa, tapi tak sama. Dia ada takluk ni membezakan. Tak faham lagi. Kak Zainah tak faham lagi. Sikit-sikit Ustaz. Okey, ini tak apalah. Kalau tak faham, maknanya pada saya lah kan. Pada saya, kalau tak faham, tak tumpu. Sebab saya dah cakap ni berpuluh kali. Mungkin tumpuan tu tak cukup. Mungkin tumpuan tak cukup. Pada saya patutnya boleh faham. Patutnya dah boleh faham. Sebab saya dah cakap ni, tahu datang kelas tak istiqamah. Atau belajar ni tumpuan tak cukup. Belajar dalam keadaan yang tidak menunjukkan kita belajar lah. Kita dengar macam ni, dengar lepas tu letak kat meja, kita buat kerja lain. Kalau itu bukan kata takluk, benda lain pun tak faham. Mesti dengar macam mana saya duduk dekat sini, dekat meja. Atau duduk kat mana-mana, ada rehal, ada syatit. InsyaAllah boleh dapat. Tapi tumpu perhatian, lepas tu pergi balik dekat rakaman, pergi dengar balik. InsyaAllah dapat. Pergi balik. Lepas tu cuba cakap sendiri, apa dia takluk, apa dia tempat, apa dia jenis, apa dia cara. Cara takluk macam mana. Cakap sifat ni macam ni, sifat ni macam ni. Kita dah belajar dekat Baku Iman, nak ambil lah. Patutnya dah boleh faham. Lah. Pada fikiran lahir ni, pada congakan nilaian lahir, patutnya boleh faham lah. Kalau tak faham tu, maknanya usaha tu Allah belum bagi faham. Tapi usaha kita mungkin tak optimum. Usaha kita tak sepenuhnya.
untuk memahami. Usaha itu tak sepenuhnya. Kita kena buat usaha lain. Tanya kawan, mungkin secara saya terang ni tak boleh faham. Tanya kawan, okey. Siapa tak faham ni, kena tanya soalan sekarang. Buka mic, tanya soalan. Apa yang tak faham? Apa yang tak faham? Buka mic, tanya. Cepat. Apa lagi yang muskil? Apa lagi yang ragu? Kalau tak tahu apa nak tanya, maknanya tak faham langsung. Tu maksud dia. Kena pergi tengok rakaman balik. Pergi tengok apa benda yang apa. Dengar dari mula. Takluk ni apa? Faham 3 benda. Satu tempat, satu jenis, satu cara. Lepas tu tengok nota balik. Kenapa nak kena belajar takluk? Kalau tak belajar tak boleh ke? Kalau dari segi fardu ain, boleh. Tapi bimbang nanti salah faham pada makna zahir sifat. Nanti tengok benda ni. Allah dengar zat ni power bank ni. Mana pula Allah dengan zat? Tapi kitab cakap Allah dengan zat. Kenapa Allah dengan zat? Sebab zat ni mawujud. Kalau kita tak boleh takluk, kita kata mana Allah dengan zat? Zat ni bukan ada suara. Tengok, kita salah faham. Sebab apa? Kita faham dengar ni pada zahir ayat. Dengar mesti suara. Kita tak cakap dengan orang. Kita kata, engkau dengar tak suara aku? Suara. Kita tak kata, engkau dengar tak badan aku? Tak ada. Pada makhluk tak boleh cakap itu. Makhluk dia mendengar ni bukan dengan Allah. Engkau dengar tak badan aku? Engkau dengar tak sifat aku ni? Sifat apa? Arat. Engkau dengar tak tinggi aku? Engkau dengar tak rendah aku? Aku makan ni masin. Engkau dengar tak masin aku makan ni? Tak. Kalau cakap dengan makhluk itu. Tapi Allah dengar. Kita makan masin. Benda masin tu atas meja dia dengar. Kita minum air manis. Manis tu dia dengar. Kenapa? Dengar dia bukan sama dengan kita. Dengar dia ada perkataan maujudat. Dengar kita adalah pada perkataan bersuara. Itu pun suara-suara tertentu. Tak semua suara boleh dengar. Tak. Suara semut boleh dengar. Tak faham pun ya. Suara binatang tak boleh dengar. Saya pergi Sandakan. Sajalah lalu pergi kat Sepilok. Sepilok ni tempat monyet-monyet ni kan. Masa tu first time saya dengar gorila dia berjerit tu. Tak tahu dia belah mana lah. Tapi saya cuma sampai dekat pintu masuk je. Saya tak masuk sebab jalan kaki tu. Nak sampai ke tempat pertama. Budak tu kata 7 minit. Tak apalah, jauh sangat je. Dan dia bukit sikit lah. Tunai lah. 7 minit jalan kaki dia kata. Kalau orang biasa 7 minit lah. Dan kalau kita sakit kaki ni mungkin 10 minit. Jadi saya kat rumah dia tak masuk lah. Kita tengok kat luar ni. Dulu kerja tu saya adalah masuk. 3 kali saya masuk situ. Dan waktu tu kita dengar suara apa ni? Nak kata monyet ke monyet? Macam gorila. Orang hutan tu. Hutan. Saya tak pernah dengar suara orang hutan berjerit. Memang ngeri lah. Berjerit. Macam jerit macam orang marah. Dia dengar kuat tau. Sedangkan tempatnya paling dekat dengan tempat orang hutan ni 7 minit. Tapi dia punya dengar tu memang takut lah. Dia jerit jerit tu. Sebenarnya suara dia memang kuat. Tak tahu ni bapak dia ke apa, dia tak tahulah. Tapi selagi dia sampai frekuensi daripada kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Selagi gelombang sampai, kita boleh dengar. Ada gelombang yang kita tak dengar. Apa contoh gelombang tak dengar? Gelombang apa? Gelombang telefon. Remote control.
Remote control tu, kereta, tit. Ada benda berjalan tu. Kau dengar. Padahal dia gelombang juga. Dia kunci. Dia boleh dengar juga. Tapi dia ada gelombang. Tapi yang tu kau dengar. Maknanya tak semua yang bergelombang tu kita dengar. Tu ada had-had dia. Had-had dia kita dengar. Yang kita tit tu bukannya gelombang tu. Tit tu bunyi. Bunyi yang dekat kereta tu. Sambung pada bateri kereta, tit bunyi. Gelombang radio pun tak dengar. Gelombang TV pun tak dengar. Jadi Toki. walkie-talkie pun tak dengar. Mana kena gelombang dia? Yang dengar tu suara. Jadi tujuan kita pada yang tak faham, terutama pada yang tak faham, tujuan kita belajar takluk ni supaya kita memahami sifat-sifat makni yang 6. Sifat makni 7. Sifat memahami yang 6 ni tidak faham pada zahir ayat. Mengelakkan kita salah faham. Kita faham pada zahir ayat. Zahir ni maknanya apa yang kita biasa dengar, apa yang biasa kita belajar, pada zahir dia gini. Lawan zahir ni apa? Lawan zahir ni batin. Batin ni maknanya tak nampak. Kita tengok, dengar dan kita faham hanya dengar pada zahir. Tapi dengar pada sebenarnya, pada hakikat dia, pada batin dia, terutama pada sifat Allah, dia ada penerangan dia dan penerangan itu dibagi pada tempat, pada jenis, pada cara. Tempat, jenis, cara itu nama dia ta'alluq. Kaedah dia nak terang pada tempat, jenis, cara. Itu nama dia ta'alluq. Apakah ta'alluq? Sifat ni dia berdiri pada zat Allah sebagai benda tugas dia yang utama. Kerja dia ada pada zat Allah. Ustaz, maknanya kalau katakan tugas utama tu berdiri pada zat, itu sama dengan Tak dengar. Okey. tugas utama berdiri pada zat. Ya. Itu yang kesamaan takluk. Jadi tugas utama ni yang terlibat adalah dengar. Dengar. Sama. Sama. Kalau tak ada tugas utama, takkan ada tugas tambahan. Betul tak? Kalau tak ada session 3 bangi, tak ada session 3 tambahan bangi. Begitulah. Mesti ada dia punya core dulu. Kalau kita ni tak ada nasi, mana datang nasi tambah? Nasi pun tak ada. Betul tak? Orang kata, dia cari nasi tambah. Bukan nasi tambah. Nasi pun tak ada. Mesti ada nasi dulu. Sama ada dalam bekas atau dalam pinggan. Baru ada nasi tambah. Saya kadang-kadang pergi surau Haji Zin kan. Bendahari dah bagilah duit dalam mengajar ni. Kadang-kadang jumpa dia lepas isyak tu makan cerita. Lepas tu nak balik dia keluar wallet, dia keluarkan duit RM50. Saya kata, Ji, bendahari dah bagi dah duit minyak. Ini tambah. Tambah. Saja tambah lah, dia bagi duit dia sendiri. Ini tambahan saja, bagi ustaz tambahan. Kalau tak ada duit yang allowance tadi, mana datang duit tambah? Betul tak? Kalau tak ada tugas utama, mana datang tugas tambahan? Faham? Jadi tugas utama dia apa? Makni, takluk ni, apa saja sifat yang 6 ni, tugas utama dia adalah mesti berdiri pada zat untuk melayakkan dipanggil satu tugas tambahan. Faham Mesti ada nasi atas meja, baru layak nasi datang dipanggil nasi tambahan. Mesti ada menu yang utama. Kita ada pergi mana-mana hotel, kita kawan-kawan, kita ni bayaran ni, ini package ni, ini. Lepas tu kawan-kawan datang bawa lah tempoyak, bawa lah apa benda makan. Jadi yang bawa tu nama dia
makanan tambahan. Tapi tak boleh nama makanan tambahan kalau makanan yang utama, siap utama tu tidak ada kat situ. Tidak disediakan. Jadi kalau tak disediakan, kawan-kawan yang bawa nasi goreng apa, itulah makanan utama. Sama juga. Bila kita kata tugas sifat ni, ada tugas tambahan, mestilah ada tugas utama. Tugas utama ni berdiri pada zat. Apa maksud berdiri pada zat? Apa maksud berdiri pada zat? Apa maksud berdiri pada zat? Ada Wujud. pada zat. Ada pada zat. Ada. Sifat ma'ani, sifat Wujud. wujudi. Wujudi. Ada dan sungguh. Ada. Macam dia kata Bergantung. apa? Bergantung pada zat. Ada nasi tambahan. Ada menu tambahan. Ada session 3 bangi. Sebabkan banyak dah kawasan tu ada session 3 tambahan. Ada keramat. Tu kamu tu keramat tahu. Tahu tak keramat ni ada keramat tambahan. Apa pernah duduk sana, pernah saya tahu dulu saya sekolah kat sana. Sekolah Ampang tapi naik bas kat Datuk Keramat. Ada Datuk Keramat tambahan. Nampak dia punya tambahan-tambahan ni setelah ada satu benda dan dia tambah. Dan ni ada satu sifat nama dengar. Tapi tak boleh faham macam keramat tambahan, macam bukan. Dia ada sifat dia dengar. Jadi kalau nak mudah pada bahasa, dengar apa? Dengar apa tu takluk? Dengar macam mana? Dengar jenis dia macam mana dengar? Inkishaf. Dengar apa? Dengar apa? Dengar maujudat. Dengar apa? Maujudat. Itulah takluk. Tak susah kah nak faham. Cuma dengar penerangan dengan betul lah. Dan jangan duduk diam kalau tak faham. Nak bertanya. Tak nak tanya dengan saya, malu, pergi carikan kawan. Pergi WhatsApp dengan kawan. Telefon dengan kawan. Apa yang kau faham pasal takluk ni? Kalau benda lain kita boleh borak, betul tak? Apa salah kita borak pasal ni? Telefon ni. Sifat utama tu adalah sifat Tugas utama apa? sifat ma'ani yang Tak dengar. Tugas utama apa? sifat ma'ani yang 6. Soalan ni apa? Itulah saya cakap sifat utama tu. Okay. Kalau tak faham, kalau orang perempuan telefon je saja, tak apa. Sembang macam ni, sembang lah macam sembang biasa kan. Sembang, telefon perempuan, ambil nombor telefon. Nanti kalau dia tak dapat cakap, nanti dia beritahu lah bila dia cakap. Sembang gini, mungkin cara santai-santai ni boleh dapat. Saya pun cakap saya santai ni. Bukan saya cakap saya cara ni, cara strict serius tak, santai. Cuma mungkin rasa nak ni, mungkin rasa payah sikit ke, tak apalah, payah tu kena lalui. Payah tu kena lalui. Tapi pelan-pelan, jadi kalau tanya isteri saya, mungkin dia dapat cerita sebahagian. Jadi bila ada bertanya dan menjawab, bukan nak mengajar, berkongsi. Yang saya pun berkongsi, mana saya layak nak ajar orang. Jadi kita berkongsi ni, nanti ilmu tu hidup dekat diri kita. Sebab tu bila saya ngajar tauhid, sebab tu saya selalu cakap, tanpa nota, insyaAllah saya selalu cakap. Kenapa? Dia dah hidup kat saya. Kenapa hidup kat saya? Saya selalu muzakarahkan benda ni. Jadi ilmu ni dihidup dengan muzakarah. Sebab tu orang-orang yang mengajar, dulu dekat Baitul Mal ni ada satu cikgu ni, Cikgu Nan. Dia mengajar jahitan. Dia boleh sebut kan, apa-apa bab jahitan ni semua boleh keluar dari mulut dia. Sampai dia boleh sebut jenis-jenis gunting, jenis-jenis benang, apa makna pesak macam mana. Oi, saya dengar dia cakap. Memang expert.
Macam benda tu dah dalam diri dia tau. Dia boleh petik-petik gitu je tau. Jenis mesin macam mana, skoci, apa benda semua. Work-work yang berkaitan dengan jahit-jahit ni, dia boleh cakap. Macam dulu ada seorang lagi, dulu timbalan pengurusi Mungkin Nurul Ihsan cerdas. Tapi dia dah kena stroke, dia dah balik kampung. Dulu dia ni belajar catering. Kami panggil dia Cikgu Anwar. Dia ni dengan budak-budak dia baik. Dia suka nasyid. Budak-budak panggil dia Anwar Zain. Dia suka nasyid. Dia suka nasyid. Jadi, dia kalau cerita pasal masakan, dia ni ajar budak-budak bagian masakan. Lepas tu dia berhenti, dia buat catering. Lepas tu tak ada Allah gitulah. Dia kena stroke. Dia tak boleh nak buat kerja. Sampai kesian saya tengok dia. Sampai peringkat orang masjid kumpul duit pada jemaah, bagi dia duit. Anak kecil-kecil. Sekarang ni dia dah balik Perlis. Dia orang Perlis. Saya dah lama tak jumpa dia lah. Tapi memang orang kata orang yang baik lah. Cakap lembut. Tapi itulah ujian masing-masing kan. Dia kalau cerita pasal masak, dia boleh cakap Sok. Kari kambing ke, masak kuzi ke, masak apa. Kan saya sembang dengan dia. Lalu kalau kambing masak apa, dia cerita lah. Masak kuzi. Kuzi apa? Kita tak tahu kan. Tapi dia boleh cakap. Kenapa dia boleh cakap? Dia mengajar hari-hari dan dia setiap minggu masak untuk catering. Untuk masjid dia masak. Kalau kahwin buat kat kemah dekat masjid, dia lah yang supply makanan. Jadi kenapa dia boleh cakap? Kenapa dia selalu muzakarahkan benda ni? Jadi bolehlah buat group study dengan kawan 4-5 orang kan. Nak tanya apa angkat tangan? Ustaz nak tanya, masa Ustaz cakap tadi pasal tuan apa tadi yang pandai masak? Yang pandai masak tadi tu. Anwar. Anwar. Jadi Anwar ni, yang saya tak tahu, dia adalah tugas utama dia adalah sebagai Tugas utama dia adalah sifat utama dia adalah masak. Masak. Okey. Jadi tugas tambahan dia adalah takluk dia yang kita katakan itu adalah apa yang dia masak. Ustaz. Apa yang dia masak? Betul Ustaz? Ya. Sebagai seorang Islam, dia masak apa? Dia masak benda halal lah. Apa yang dia masak? Asam pedas. Begitu. Begini. Alamak, ingat asam pedas, rasa lagi kat asam pedas lagi. Asam pedas. Gini. Apa dia masak? Sifat dia adalah jadi sifat diri dia. Yang ada diri dia. Masak. Masak adalah ma'ni. Tukang masak adalah Ma'nawiyah. Sebab tu manusia ni, sifat makni ni ada pada dia. Masak adalah kudrat dia. Bila dia masak adalah masak tu kudrat dia. Bila dia masak, jadi apa? Iradat dia. Iradah. Dia telah menentukan, okey, aku nak masak kari. Itu iradah dia. Besok dia masak. Lepas lain hari dia masak Dia ada kuasa nak masak. Tapi dia belum masak. Belum masak. Bila dia masak, dia menentukan apa nak masak. Itu adalah iradah. Tapi dia masak sebab dia kena masak. Nak makan ke, orang bayar dia duit ke, orang suruh dia masak ke. Tapi Allah ni, dia ada kuasa. Dan bila dia menentukan, dia bukan ditentukan oleh apa-apa. Tapi dia sendiri berkehendak untuk menentukan. Dah tak faham. Kena budak iradah lagi tak faham. Saya contohkan dengan manusia senang. Saya dah cerita lagi Sulul Qadim. Tanji ke hadis, saya dah cerita lagi. Itu nanti belajar dekat kitab Hurian. Patutnya kita sambung dekat yang kita buat kitab apa tu? Mimbar Munir tu.
Tapi tak apalah, kita ikut rentak. Nak belajar nanti belajar dekat daurah Islam Zahid, insya-Allah. Pelan-pelan, tapi jangan pelan-pelan sangat sebab umur dah banyak. Kena ada usaha yang keras sikit lah sebab kita lambat belajar kan. Kalau belajar 20 lebih, mungkin okey, waktu ni dah mantap. Tapi kalau belajar 50 lebih, 60 lebih, lebih-lebih ni banyak sangat. Jadi kita kena ada kerja yang keras lah. Ada kena usaha yang mantap. Minta dengan Allah. Ya Allah, berilah aku faham. Ini kena minta. Klik je link, ya Allah, beri aku faham. Faham sikit pun tak apa dulu. Alhamdulillah, engkau yang beri aku faham. Lepas tu bila saya baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita kena baca sama-sama. Bukan saya seorang yang baca. Orang lain yang belajar pun kena baca patutnya. Atau kawan-kawan yang kat tangan lah. Walaupun dekat online. Tak ada ilmu ya Allah yang kami dapat kecuali apa yang kau berikan kepada kami. Jadi kaedah-kaedah yang guru terang, kalau takluk ni, kalau kita tengok kalau tauhid kan, online ke dulu kan, takluk ni dia cerita sejam tak habis. Dia bagi contoh, doktor takluk dia rawat orang sakit. Bomba takluk dia menyelamat dan memadam api. Itu takluk yang mudah nak faham. Kalau rumah terbakar, jangan pergi dekat doktor. Doktor kata ni bukan kerja saya. Kerja dia itulah takluk. Dia ada sifat doktor. Takluk dia rawat orang sakit. Cara dia rawat. Rawat orang apa? Orang sakit. Rawat orang sihat. Itu bukan takluk dia. Kalau rawat, mesti orang sakit. Bomba, padam. Takluk dia, padam. Padam tu mestilah api. Tak boleh dia kata padam apa. Padam apa-apa lah. Tak, padam mesti api. Tidak, tak adalah padam tu. Jadi takluk dia, padam. Padam apa? Padam api. Kalau kita kata padamkan air, mana dia kata padamkan air? Tak ada. Jadi padam api takluk pada bomba. Rawat orang sakit takluk pada doktor. Menyelamatkan atau apa menjaga keamanan takluk pada askar pun dia, takluk pada polis pun dia. Jadi takluk yang sama pada askar dan polis. Itulah dia takluk. Itulah dia takluk. Dulu mula-mula dengar saya pun rasa susah juga. Bukan kata tu faham, tak. Akan masa juga nak faham. Tapi bila dah belajar dah lama tumpu perhatian sungguh-sungguh, ambil nota, tengok balik, banding balik, compare balik, mesti ada smart. Ada cerdik sikit lah dalam perotak lah gitulah. InsyaAllah boleh faham. Tapi mesti tulis apa orang cakap. Mesti dengar rakaman. Kita kan ada rakaman ni. Dekat AB tu. Pergi dengar balik. Tengok. Lepas tu tak faham, tanya. Tak apa. Mungkin ada benda yang faham, ada yang tak faham. Okey. Itu dia nama takluk. Okey. Siapa tak faham, bertanya. Ini saya tengok tak faham. Tapi tanya tak nak. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tadi Ustaz bagi contoh yang bomba tu kan. Apa yang saya faham, bila Ustaz kata tugas bomba tu padam api, ya. Okey, tugas bomba padam api maknanya bomba siram api. Itu memang takluk dia lah, tugas dia, tugas utama dia. Bila ada tugas utama, ada tugas tambahan. So kenapa kita fikir tugas tambahan? Sebab kemungkinan yang lain dia buat selain daripada dia padam api. Contoh dia padam api tu dia siram api, betul Ustaz Jadi kalau kata kita nak bincang selanjutnya, kita mungkin fikir tugas utama dia adalah menyiram api. Jadi kalau kita nak fikir itu takluk dia. Jadi sekarang ni bukan takluk dia tu adalah adakah dia menyiram pokok, contoh dia. Maknanya dia bomba ni dia siram api Ustaz. Itu takluk dia. Kemudian kita tengok pada dari segi akal, ada tak dia buat kerja menyiram pokok pula?
Tak ada buat. Jadi itu tugas sampingan. Jadi bila kita bawa ke dalam perbincangan ni, maknanya tauhid ni dia nak menjelaskan bahawasanya sifat-sifat Tuhan itu dia ada takluk dia. Tetapi ada sifat yang tempat dia kita bincangkan tu kerana kita tak mau dalam kepala otak kita, akal dia wajib akal menerima perkara yang tak sepatutnya Allah buat. Contohnya macam bomba dia siram api, kenapa dia tak boleh siram pokok? Jadi dia tak boleh siram pokok sebab bukan itu takluk dia. Dia tak menyiram pokok, dia siram api. Betul Ustaz? Betul. Itu betul. Dan kita letak perbincangan tu perbincangan tu ke atas tempat kerana kita membincangkan perkara wajib, mustahil, harus. Jadi dekat contoh bomba tadi, adakah dia harus menyiram pokok? Jadi itu tempat kita bincang. Kalau wajib dah tentu dia siram api. Kita dah tahu wajib akal mengatakan bomba ni siram api. Ya. Betul fahaman saya Ustaz? Betul. Sebab tu kalau boleh faham cara general begitu pun okeylah. Tak ada masalah apa-apa. Cuma dia membantu kita agar tidak terperangkap dengan perkataan-perkataan orang yang tak faham. Kenapa? Dia mengambil zahir ayat. Allah itu maha kuasa. Betul lah, yang kita belajar kat sekolah pula. Betul lah macam tu, maha kuasa. Maha apa? Dia berkuasa atas segala-galanya. Tapi untuk mengelakkan salah faham, ulama susun takluk. Ulama susun takluk. Nabi tak sebut dalam hadis takluk mendengar adalah ni tak ada. Yang cari. Nabi dia terang cara 13 tahun tau. Dia ajar tauhid. Masa tu semayang ni pada tahun ke berapa? Tahun ke-11 dia hijrah. Isra Mi'raj. 10 ke 11 gitulah Tapi dalam masa sebelum tu sahabat tak semayang ni. Ada yang mati sebelum dapat semayang. Mereka syurga sebelum semayang. Mereka tak semayang lagi. 10 tahun itulah Rasulullah mengajarkan tauhid ni. Gini cakap, gini. Jumpa cakap. Menyorok belajar. Takut kena tangkap oleh orang Habib Quraisy. Kalau hamba-hamba ni tangkap dengan seksa. Ada yang sanggup dengan seksa, tak apa. Sebab mereka dah rasa seronok. Rasa sedap bila mengenal Allah. Rasulullah mengajar 10-11 tahun. Itu semayang tak ajar lagi ni. Kita ni, yang sekarang ni, sebab tu Rasulullah kata, awaludin ma'rifatullah. Sebab apa? Dia pun ajar sahabat tauhid dulu. Kita ni dulu kecil-kecil, kita belajar apa? Belajar mukadam dulu. Tauhid tak reti. Apa benda tak reti kan? Lepas tu kat sekolah agama praktikal, solat, ini gitu. Apa betul itu bagus. Tapi ada awaludin tu yang dia tak kenalkan. Dia tak kenalkan siapa yang disembah. Allah. Kenapa? Dia tak boleh tauhid. Kalau boleh tauhid pun hanya sekadar hafal-hafal. Tapi bila suruh cakap, suruh terang, jika perkataan tu tak ada dalam buku, dia boleh cakap. Kenapa? Dia hanya hafal apa yang dalam buku. Dia hanya ambil dalam buku ni, dia transfer kat sini. Ini yang salah. Ini yang berlaku sekarang. Budak-budak dapat mumtaz. Tanya dia takluk apa. Kalau dalam syllabus, kalau dia betul faham, dia betul terang. Apa beza zat dengan sifat? Ni mumtaz ni. Dapat 90 ke atas. Dia tak cakap. Dia tak faham. Dia hanya memegang hafalan. Kita bukan disuruh pegang hafalan. Kita disuruh faham dan kita disuruh amalkan. Imam Syafi'i kata, ilmu agama bukan sekadar hafal, tetapi mengamalkan. Nak amal ni nak kena faham. Tak faham nak amal macam mana? Tak kena faham betul-betul. Itu yang saya buat chart, saya buat ni, saya tulis kat kitab, saya cakap, saya cerita, saya bagi contoh sebagai apa? Pada matlamat memberi faham. Tapi yang beri hakikat dia bukan saya. Yang beri tu hak Allah. Tapi kita ni ikhtiar untuk orang faham. Dan kawan-kawan yang belajar mesti ikhtiar untuk faham juga. Ikhtiar macam mana? Kena ada extra effort. Kena ada persungguhan tambahan. Kalau orang boleh dengar, dia faham. Ada orang begitu. Ada orang dia dengar dia faham dah. Ada orang dengar 4 kali, faham.
Ada orang dengar, dia tak catat. Dia dengar dulu, nanti kemudian catat. Pun ada juga. Ada orang sampai dengar sampai catat dia boleh faham. Ada orang dia ulang 5-6 kali dengar, buka YouTube, buka dekat Facebook dia faham. Tak kisah macam mana. Keupayaan orang ni tak sama. Tapi yang penting macam mana cikgu tanya kat sekolah. Faham? Faham cikgu. Tu. Cikgu tak cakap hafal? Hafal cikgu? Tak. Tahu? Tahu cikgu? Tak. Dia ada perkataan faham. Kenapa? Akidah ni, iktikad ni sah bila kita pegang dalam hati selepas faham. Sebab tu nak kena ambil faham dulu. Bila faham tu pegang dalam hati. Yakin Allah ni dengar suara, Allah ni dengar hitam, Allah ni dengar putih. Kenapa pula Allah dengar hitam putih? Sebab hitam putih ni wujud. Wujud ni ada. Allah dengar langit, Allah dengar angin, Allah dengar awan. Allah dengar sifat marah binatang. Allah dengar sifat sedih manusia. Allah dengar sifat garang binatang. Kenapa sifat garang binatang Allah dengar? Sebab dia mendengar sifat, dia mendengar zat. Allah dengar zat rimau. Kenapa? Semua itu dikumpulkan pada perkataan maujudat. Dan jenis dia mendengar, tempat jatuh dia dengar adalah maujudat. Jenis dia mendengar adalah inkishaf. Okey. Aku dah naik haus ni. Dah lalu. Dah Ni dia ni macam tak faham ke apa. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Nak tanya Ustaz. Ustaz, kalau sifat 20 tu sifat zat Allah kan? Kalau yang Asmaul Husna tu sifat apa pula? nama. Sifat perbuatan bukan? Nama. Nama. Itu nama dia Asma. Asma ni nama-nama. Dia punya singular apa? Ismi. Isim. Isim. Isim tu singular. Satu nama. Isim. Kalau nak banyak nama, Asma. Jadi nama-nama Allah. Nama-nama yang memperkenalkan Allah. Kalau nama zat dia, Tuhan ni nama zat dia Allah. Nama-nama dia tu nama Asmaul Husna. Nama-nama dia yang indah. Dia cerita pada nama sifat. Tapi sifat 20, apa dalam Asmaul Husna tu, semua tu dirangkum dalam sifat 20. Ustaz, minta maaf. Yang 99 nama tu nama bagi zat Tuhan Ustaz kan? Nama sifat. Nama sifat. Dan ada nama sifat juga dipanggil nama zat. Contoh dia macam ni. Kalau kita kata Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim ni dia masuk dalam wujud. Sebab 20 dia wujud. Kalau tak wujud, mana datang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudur, Al-Salam, Al-Mu'min. Tu. Wujud ni aja dia memegang semua nama-nama sifat dia. Wujud ni. Sifat wujud ni memegang semua nama sifat. Lepas tu Qidam. Ada sifat-sifat dia yang berkait dengan Qidam dalam Asmaul Husna ni. Jadi ulama telah merangkumkan semua nama-nama sifat ni 99 ni dirangkumkan dalam sifat 20. Jadi kita belajar sifat 20, betul. InsyaAllah. Jadi Ustaz nama Allah jadi tu Ustaz Malik. Jadi Ustaz kita boleh kata 99 ni nama bagi zat dan sifat Tuhan Ustaz. Ada juga nama tu dia boleh dipanggil pada nama zat dia. Ada juga macam Ar-Rahman. Dia sifat dia
dan nama dia juga kat situ. Tapi nama yang popular untuk mengelakkan keliruan bagi orang belajar, nama yang popular, nama zat dia pakai satu je, Allah. Jangan kelirukan diri kita lah. Macam kita kata, nama sifat dia Malik. Malik ni dekat mana masuk dekat Asmaul Husna? Malik ni raja. Kuasa Ustaz. Kuasa? Nampak? Dia masuk dalam kuasa. Salam masuk kat mana? Sejahtera. Selamat. Kat mana masuk? Dia masuk dekat iradah. Dia menentukan orang ni selamat-selamat. Aziz, Jabar, Qahar. Masuk kat mana? Masuk kat wujud. Masuk kat mana lagi? Masuk kat kuasa. Dia berkuasa menyeksa manusia. Dia berkuasa memaksa manusia masuk dalam neraka. Maksudnya dia nak ke tak nak ke, memang tak nak lah pun. Jami' Mani'. Allah berkuasa untuk menghalang. Allah berkuasa untuk menentukan iradah. Dia nak halang ke tak nak halang? Tak ada siapa paksa. Tu boleh juga belajar, lepas belajar sifat 20, boleh juga belajar Asmaul Husna. Tapi memadailah untuk melepaskan pada ain, faham betul-betul pada sifat 20. Itu yang guru terang. Dah ada dulu orang tanya gini. Guru dah terang. Saya ambil lah faham apa dia cakap. Okey, dah. InsyaAllah. Nanti jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu dia pasang tu memang cantik Ustaz kan. Qudrah, Iradah. Rahman, Rahim Ustaz Dia susun pada pemahaman akal. Dia susun pada pemahaman akal. Tak ada Rasulullah kata sifat Allah ni pertama wujud, qidam, tak cakap. Tapi ulama-ulama yang dua orang ni lah, dia menyusun ikut pemahaman akal. Allah beri mereka ilham macam mana nak bagi faham pada manusia yang ramai ni, takut sesat. Jadi itulah modul yang kita pakai. Okey, dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wa bi'allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.